Salam sejahtera kepada penonton. Nama saya Devendra Murthy, nombor matriks 01 DEM 21 F1038. Ahli kumpulan saya ialah Ronit Benjamin, Sherwin dan Eugene. Dan tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah perkahwinan dalam pelbagai agama masyarakat Malaysia. Perbincangan kami akan dimulakan oleh Ronit Benjamin. Selamat sejahtera semua. Nama saya Ronit Benjamin. Saya di hadapan kalian untuk membincangkan perkahwinan masyarakat Melayu. Adat perkahwinan masyarakat Melayu merupakan adat resam dan menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu sangat berpegang teguh dengan adat resam semasa perkahwinan. Tanpa membazirkan masa, jom kita terus kepada adat pertama, iaitu adat merisik. Adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau. Ianya melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dengan wakil keluarga perempuan. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Selain itu, tujuan adat ini adalah untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk berkahwin. Pada kebiasaannya, satu rundingan akan diadakan di antara kedua belah pihak di mana pihak lelaki akan memberikan sebentuk cincin tanya. Sekiranya ada persetujuan dari pihak gadis, maka satu tarikh pemenangan akan ditetapkan. Seterusnya ialah adat meminang. Adat meminang adalah biasanya ibu bapa kepada anak gadis tersebut tidak akan memberi jawapan yang utama kepada pihak yang datang meminang. Kerana mengikut adat, mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan. Sekiranya pinangan diterima, pada pertemuan berikutnya, mereka akan berbincang tentang segala syarat berkaitan perkahwinan dan hantaran perbelanjaan majlis perkahwinan. Pada ketika itu, seandainya perkahwinan itu agak lambat dijalankan, pihak lelaki biasanya akan menghantar tanda lebih dahulu kepada pihak perempuan. Dari segi konsepnya, menghantar tanda adalah ditakrifkan sebagai putus cakap. Ini membawa maksud pinangan dari pihak lelaki sudah pun diterima oleh pihak perempuan. Seterusnya ialah adat bertunang. Sebaik saja pemenangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Pihak lelaki akan diwakili oleh saudara mara terdekat. Sempena majlis pertunangan, satu kenduri diadakan di rumah pihak perempuan. Hantaran yang terdiri daripada tepe sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama berupa sebentuk cincin berserta hantaran lain seperti bunga rampai, kuih muih, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang dibuat cantik untuk diberikan kepada pihak perempuan. Sementara itu, hantaran dari pihak perempuan pula akan melebihi hantaran dari pihak lelaki. Seterusnya ialah amalan berinai. Majlis berinai biasanya diadakan secara berperingkat. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai curi. Biasanya proses ini diadakan 3 malam sebelum hari pernikahan untuk saudara mara terdekat sahaja. Peringkat kedua dikenali sebagai berinai kecil. Biasanya diadakan 2 malam sebelum hari pernikahan untuk jiran, saudara mara dan sahabat terdekat sahaja. Peringkat ketiga pula dikenali sebagai berinai besar. Umumnya diadakan 1 malam sebelum hari langsung atau selepas akad nikah untuk para jemputan khas daripada pihak lelaki atau perempuan. Selepas adat berinai besar dilakukan, pengantin lelaki tidak akan bermalam di rumah pengantin perempuan. Sebaliknya, pengantin lelaki akan berpulang terus kepada rumahnya. Dan akhir sekali ialah akad nikah.
dan kenduri. Akad nikah bukan satu adat tetapi lebih kepada tuntunan ajaran. Akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan satu adat tetapi tuntunan ajaran agama. Istiadat ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, perkahwinan dan barangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Kebiasaannya, majlis akad nikah akan dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Pada hari berkenaan, majlis lelaki akan mengenakan baju Melayu berwarna cerah dan majlis diadakan merupai majlis pertunangan. Sebelum upacara dijalankan, wang belanja perkahwinan lain hantaran akan diperiksa oleh Tuan Kadi berserta 2 orang saksi dari pihak perempuan. Seterusnya, pengantin lelaki akan duduk di atas bidang tikar di tengah-tengah majlis. Tok Imam yang akan menemui pengantin perempuan di dalam bilik untuk bertanyakan persetujuannya akan dengan pernikahan tersebut. Seterusnya, Tok Imam juga akan membacakan khutbah nikah dan menerangkan secara umum akan tanggungjawab suami isteri dan lain-lain hal berkaitan rumah tangga dari sudut agama. Upacara membatalkan air sembahyang pula dilakukan sembahyang saja selesai adat akad nikah. Suami akan menjarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya sebagai satu simbol bahawa pasangan tersebut telah berkahwin. Fasa terakhir dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu adalah upacara persandingan. Itu saja daripada saya. Devendran akan mencampurkan perbincangan ini. Terima kasih. Saya akan berbincang tentang perkahwinan kaum India. Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Pertamanya ialah kunjungan ke rumah pengantin. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon isterinya. Adat ini dikenali sebagai penpartel atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai melihat bakal isteri. Buah tangan seperti kelapa, sirih, pinang, cendana, buah-buahan, buni-bunian serta serbuk kumkum akan dibawa. Barang-barang ini dibawa sebagai tanda kedatangan mereka atas niat yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Jika tidak, mereka hanya melayan orang yang datang sebagai tetamu dan tidak boleh mengambil barang-barang tersebut. Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan menghidang air minuman untuk tetamu. Pada masa itu, bakal pengantin lelaki berpeluang untuk melihat pengantin perempuan dengan lebih dekat lagi. Bakal pengantin perempuan perlu melayani para tetamu yang bertandang, termasuklah bakal suami. Keduanya ialah ikat janji atau nicayan. Dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih, pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kumkum untuk diberikan kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal pengantin perempuan. Ketiganya adalah parisam. Adat parisam terbahagi kepada dua, iaitu parisam biasa atau udan parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India, parisam umpama sebuah majlis pertunangan. Adat pemberian parisam akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.
Seterusnya adalah kad jemputan. Kad jemputan memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India. Kad jemputan ini dibuat berdasarkan almanak Hindu. Sekiranya terdapat kesilapan, bermakna perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kad jemputan yang telah dicetak disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian. Beberapa keping kad jemputan dalam bilangan ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembahyang, iaitu archana. Di samping itu adalah penyediaan tali, iaitu Tirumangalyam. Ini merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin. Pada tali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Terdapat pelbagai jenis tali yang digunakan oleh masyarakat India seperti linggat tali, putut tali, tenon tali dan sebagainya. Ini disebabkan terdapat pelbagai suku dalam kalangan masyarakat India. Adat penyediaan tali ini dilakukan 7 atau 9 hari sebelum hari perkahwinan. Pihak lelaki akan membawa emas, cendana, kumkum, seri pinang, kelapa dan bayaran untuk membuat tali. Ini adalah untuk memastikan tukang tali mengetahui hari yang sesuai untuk membuat tali. Selain itu ialah mugur tekal. Mugur tekal dilakukan 5 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Adat mugur tekal ini diadakan pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok yang muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan mugur tekal. Batang pokok tersebut berukuran 2 atau 3 meter dan mempunyai lilitan batang antara 2 hingga 30 cm. Seterusnya adalah upacara perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga tua. Pedanda akan menabur 9 jenis bijiran setelah selesai acara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan menggalungkan tali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga aras dada. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa atau mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu cuci pada dahi pengantin. Akhirnya adalah selepas majlis perkahwinan. Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari. Pada masa itu, ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Pada hari ketiga selepas perkahwinan, kemah lazimnya akan dirobohkan. Itu sahaja untuk perkahwinan kaum India. Isi seterusnya akan disambungkan oleh Sharwin. Nama saya Sharwin. Hari ini, saya akan membincangkan tentang adat perkahwinan masyarakat Cina. Keluarga pengantin lelaki akan merisik untuk mengetahui latar belakang gadis. Keluarga pengantin lelaki juga mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi dan tingkah laku gadis itu. Mereka mengadakan perbincangan dengan saudara mara lain di restoran. Perbincangan itu berdasarkan latar belakang keturunan keluarga gadis itu. Wakil daripada keluarga pengantin lelaki akan melawat ke rumah gadis itu untuk membincang tentang perkahwinan. Ibu pengantin perempuan akan berbincang dengan wakil pengantin lelaki untuk memilih tarikh yang sesuai untuk perkahwinan.
Selepas dua pihak bersetuju iaitu pihak pengantin lelaki dan pihak pengantin perempuan bersetuju, mereka akan bertunang. Bertunang akan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran pasangan tersebut dan juga berpandukan buku Tongsu. Hantaran mas kahwin dilakukan semasa bertukar cincin antara dua pasangan. Cincin emas, kain, sepersalinan pakaian dan wang tunai digunakan sebagai hantaran. Lagi besar mas kahwin diberikan, lagi semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak pengantin lelaki itu. Majlis perkahwinan akan dilakukan setahun selepas bertunang. Baju pengantin hendaklah berwarna putih, merah atau kuning. Mereka dilarang memakai pakaian hitam, biru atau kelabu kerana dipercayai melambangkan kesedihan atau kematian. Pengantin memakai pakaian diperbuat daripada kain sutera dan disulam dengan benang emas. Pasangan akan bersanding di atas pelamin. Selepas perkahwinan, keluarga tersebut akan mengadakan jamuan makanan. Jamuan makanan itu akan dibuat secara besar-besaran. Tetamu akan membawa angpau kepada pasangan tersebut sebagai hadiah. Pasangan pengantin akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan iaitu Kit Fut Ching Su di hadapan beberapa orang saksi sebagai bukti perkahwinan. Terima kasih. Yogan akan menyambung dengan isi seterusnya. Nama saya ialah Yogan Subramaniam. Saya dari kelas M2B. Hari ini saya nak bentangkan perkahwinan kaum Iban. Perkahwinan kaum Iban adalah agak unik kerana terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang perlu diamalkan sebelum menjadi suami atau isteri. Dalam masyarakat Iban, seseorang lelaki perlu berusia 20 umur tahun. Bagi pihak gadis pula, tiada umur khusus ditetapkan. Perkahwinan yang sempurna bagi masyarakat Iban ialah perkahwinan yang mematuhi kehendak adat. Pihak yang melanggar mana-mana adat atau peraturan perlu membayar denda. Usaha mencari pasangan bergantung pada keadaan di rumah itu. Kalau keluarga besar, anak mereka lambat dikahwinkan. Selain itu, tahukah anda terdapat beberapa peringkat dalam perkahwinan Iban? Antara peringkat perkahwinan Iban adalah peringkat merisik, peringkat meminang, peringkat bertunang, peringkat majlis perkahwinan dan selepas majlis perkahwinan. Dalam peringkat merisik, syarat-syarat perkahwinan ditentukan dan dijelaskan secara terperinci. Ini termasuklah soal mas kahwin serta lain-lain yang berkaitan. Dan tiada tempoh khusus untuk durasi pertunangan ini. Tetapi menurut masyarakat Iban adalah lebih baik sekiranya majlis perkahwinan dicepatkan. Di samping itu, dalam peringkat bertunang, setelah perundingan selesai dibuat, barulah ikatan pertunangan itu dijalankan. Keluarga pengantin akan datang untuk menguruskan ikatan pertunangan itu. Setelah mencapai kata sepakat, ayah pihak lelaki akan menanggalkan lapid atau ikat pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Dan peringkat terakhir ialah majlis perkahwinan. Dalam majlis perkahwinan, pengantin masyarakat Iban
akan dibuat untuk majlis perkahwinan yang bakal tiba. Bagi pihak keluarga lelaki, mereka akan menyediakan perbelanjaan serta borang yang harus diberikan kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan juga membuat pelbagai persiapan termasuk memburu binatang untuk disembelih pada hari perkahwinan. Untuk mengundang tetamu, kedua-dua pihak melantik wakil masing-masing untuk menguruskan jemputan kahwin. Wakil itu membawa beberapa utas tali bersimpul yang menunjukkan berapa hari lagi perkahwinan dilangsungkan. Sekiranya tali itu mempunyai 5 simpulan, bermakna perkahwinan itu akan berlangsung dalam masa 5 hari lagi. Wakil khas akan meninggalkan tali bersimpul itu kepada tuai rumah yang bertanggungjawab membuka simpulan tali itu setiap hari. Kesimpulannya, perkahwinan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Perkahwinan dianggap sebagai tali penyambung dalam menghubungkan dua insan secara halal sehingga mendapat zuriat. Keutuhan adat resam perkahwinan merupakan sesuatu agenda kesinambungan dalam sesuatu kaum. Ianya mencerminkan budaya dan adat resam yang harus dijaga bagi tatapan dan sejarah sesuatu bangsa. Inilah akhir kepada perbincangan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.